Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to another episode of Nexus Night with NSD. Seperti biasa, anda kembali lagi dalam episod yang kedua. Dan episod hari ni, macam biasa, sebelum tu, Nexus Night, korang tahu Nexus Night tu apa? Well, Nexus Night ni some kind of podcast dan juga program terbaru daripada NS Digital, which kita akan keluarkan episod-episod terbaru dalam setiap 2 minggu. Dan kita akan berkolaborasi dengan kelab-kelab yang ada di UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau. So hari ni saya tak keseorangan. Saya ada co-host saya. Co-host saya Chad dan saya punya co-host adalah Nadra. Yeah, dia Nadra. Okay, hari ni Nadra. Nad, kita nak kita punya guest tu siapa hari ni? Okay, kita punya guest ni kalau dekat UiTM Rembau, okay, semua confirm kenal lah. JPK kot. Itu tak JPK stands for apa? JPK stands for Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej. Dan di sini kita ada YDP kita, YDP JPK UiTM Rembau. Okay, so before kita start, kita borak-borak apa kata JPK, barisan JPK untuk perkenalkan diri masing-masing. Sebab kalau tak kenal, maka tak cinta gitu. Okay, kita mulakan dengan lain tidak bukan kawan saya juga, Irham, YDP JPK UiTM Rembau. Okay, saya start Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, dengar tak suara saya? Dengar. Okay. Nama saya adalah Muhammad Irham bin Ibrahim. Saya berumur 19 tahun, 20 tahun, yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej bagi sesi 2020-2021. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nice. Okey. YDP dah ada. Bawah YDP pula, selain daripada YDP, kita ada siapa pula ni? Kita ada Dania Humairah. Silakan perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dania Humairah Najrah binti Muhammad Yaakob. Umur saya 19 tahun. Dan saya memegang jawatan sebagai Biro Sukan dan Rekreasi. Biro Sukan dan Rekreasi. Okey. Hari ni guys, untuk episod yang sebelum ni kita ada satu je guest, betul tak? Tapi untuk episod yang kali ni kita bukan ada satu guest, bukan dua, tapi kita ada 3 guest. 3 guest. So untuk guest yang ketiga ni, perkenalkan diri anda. Okay, Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nama saya Azriati bin Nasruddin. Saya dalam JPK pegang orang kata apa, Biro Disiplin dan Keselamatan. Disiplin dan Keselamatan. Tapi saya tengok orang yang kaleng-kaleng kan ni. Kaleng-kaleng ni. Boleh lah. Okey. Jadi kita dah perkenal, kita dah saling kenal mengenali, maknanya nanti proses untuk jatuh cinta tu kemudian lah Sekarang kita nak ahli-ahli kelab nak kenal pula dengan kelab JPK tu apa. Sebab kita mungkin kita dah tahu, tapi orang-orang yang belum mengenali JPK ni apa dia? Siapa nak bagi tahu? YDP ke? YDP Okey, silakan. Okey. Terima kasih host kita pada hari ni. Saya nak tanya sekali lagi, dengar tak suara saya? Dengar. Dah banyak masalah internet kan. Saya Datuk antara orangnya. Okey, yang pertama sekali, apakah JPK? Nama dia adalah Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej, yang mana kita punya host Cik Nadrah tadi dah bagi tahu. Okey, JPK ni skop kerja dia apa dekat dalam UiTM tu adalah JPK ni dia menjaga kebajikan student yang berada di dalam kolej, which is menjaga keselamatan, menjaga kebajikan, menjaga sebagainya lah. So kalau macam ada student yang ada masalah dengan kolej, ketika berada di dalam kolej, tu semua tanggungjawab kami bersama. Saya rasa tu je kot saya punya introduction untuk memperkenalkan JPK. Seterusnya saya akan memperkenalkan lagi selepas ini. Okey. Boleh. Okey, so kita dah kenal dengan JPK, Nat.
kita dah kenal dengan ahli JPK ni. Jadi kita nak ke topik malam ni lah, sebab topik malam ni yang kita nak bincang sikit kan, yang pendengar Topik kita malam ni dengar macam orang boleh ni. tahan lah. TP versus DS. Ui, Tapi kan, TP versus ingin DS. juga nak tahu. Sekarang kita dah tahu lah, kita dah kenal lah JPK ni apa, JPK buat apa. Jadi saya sendiri, saya pernah jadi JPK selama setahun. Saya nak tahu pendapat Irham, pendapat Azri, pendapat Dania, panel-panel dari JPK ni, member-member dari JPK ni. Apa pengalaman yang korang paling tak boleh lupakan panjang korang duduk dekat college? Walaupun kita duduk kat college macam tak lama sangat, mana dah lama kan. Kita macam satu semester Ya, lebih je. sebab, Tapi apa kenangan paling manis? Siapa ada? Siapa ada? Tak kisahlah siapa-siapa pun. Kalau Dania dah masuk college tak? Dana tak diberi peluang untuk masuk college lagi. Tak Tak seronok betul. Betul. Kalau Azri ni Azri tak cerita lah. Dia dia sendiri tak baru ikut balik. college dulu. Dia sendiri baru balik daripada college. Betul. Pengalaman apa paling tak boleh lupa. Pengalaman paling tak boleh lupa lah. Tak kisahlah. Tak boleh lupa. Dia pengalaman manis lah. Manis lah. Sikit. Aku ada boleh. pengalaman tapi benda ni tak boleh lupa. Tapi dia tak manis lah. Okey, apa Apa dia? tak Pengalaman manis ni- pun tak apa. Intense dan orang kata antara life or death lah waktu tu. Gitu. Wih, live. Dah tahu? Cerita lah. Kita. Saya tahu. Okay. Bukan. Yang ni pengalaman saya sendiri. Waktu tu SEM 1. Hujung SEM 1. Okay, waktu tu orang kata dah jadi JPK lah. Maksud dia orang dah kenal lah JPK ni kan. Saya ni JPK Azri dan sebagainya kan. Waktu tu, satu hari tu, tak ingat lah malam ke petang ke tengah hari tak ingat lah. Tapi waktu tu biasa student part 1 macam kita orang level 6, 7, 8, 9 kan. 9 tak ada, 6, 7, 8 lelaki kan. Semua budak part 1 je kan. Lepas tu waktu tu nak ni lah, nak pergi Medan ke Mat ke ATM lah ke GPI PPI tak apa. Waktu tu arah senam kan. Naik lift. Masuk lift kan. Lepas tu ada student daripada atas tau. Masuk dia lift tu daripada arah Sapan lah. Terus sampai arah senam. Dia masuk kan. Masuk waktu tu ada dalam 2 orang student. Maybe student diploma sebab arah atas tu student diploma. Pak Wan je waktu tu kan. Lepas tu macam waktu dalam lift tu ada 3 orang je. 3 minit nak turun lah. Semua nak turun pergi tak tahu pergi mana kan. Yang penting nak turun arah 2 kan. Waktu dalam lift tu tiba-tiba dia start kat arah 4 tau. Lepas tu dalam otak aku kan, acah-acah cool je kan. Padahal dalam hati memang dah nervous gila kan. Acah cool lah tekan button nak buka tu kan, tekan lama kan. Asal tak boleh kan. Berarti show off sebab waktu tu aku dah baru lepas baca, lepas tengok Final Destination yang mati dalam lift tu. Aku Banyak sangat tengok movie. banyak sangat tengok movie. Lepas tu aku macam, ya Allah, dah lah aku lepas tengok Final Destination kan. Macam mana ya? Lepas tu aku macam acah-acah cool lah. Tak nak tunjuk malu kan. Come on lah. Tak nak tunjuk malu kan. Lepas tu Dia aku macho lah. dia macho lah. Lepas tu aku syak. Aku macam tak tengok lah budak sebelah tu kan. Aku tekan button buka tak boleh kan. Asal tak boleh kan. Lepas tu aku pusing kan tengok yang sebelah kan. Dia budak-budak sebelah tu macam aku cakap lah. Weh, try buka kan. Boleh tak? Lepas tu dia nervous tau. Dia tengok phone dia call siapa tau. Mana ada line lift kan. Terus dia tekan button. Weh. Lepas tu dia panggil aku abang lah. Aku terkejut kan. Dia macam, abang. Macam ni bang. Abang, saya tak tahu apa bang. Seorang ni macam mana lah? Weh, tolong. Aku kepala otak kan. Aku macam, ya Allah, macam mana ni. Lepas tu aku nervous kan. Sekali waktu tu aku macam nak call Bimas lah. Nak call Bimas tapi line tak ada kan. So bila call line putus. Call Bimas tak boleh aku. Lepas tu tekan loceng kecemasan tu kan. Sebelum nak tekan loceng kecemasan tu, tiba-tiba lift kan buka arah 4. Kau tahu tak? Lift tu buka tapi lift tu jatuh. Dia macam ni. Dia macam waktu berdiri tu kan, dekat bahagian separuh badanku tu kan macam lantai. Kenapa? Kira macam aku kena lompat lah naik tu. Wih, waktu sumpah weh. Aku macam, selang bila bayangkan dah lah aku lepas tengok Final Destination lah. Lepas tu aku macam lompat tu kan.
Lepas tu aku tarik budak-budak tu. Aku tarik lah budak-budak tu. Turun. Lepas tu aku call Bimas lah. Call Bimas tu tutup lift kan. Aku beritahu punya komik amak tu, aku beritahu penjadi. Lepas tu aku call Bimas. Lepas tu esok tu lift tu settle. Alhamdulillah lah. Yang tu je lah. Memang aku tak boleh lupa. Seram weh. Dia kira apa yang tak boleh lupa tu sebab tersangkut kat dalam lift lah. Tahu-tahu Takut kan lift lah. bila lift tu terbuka dah tinggal separuh lah. Ada yang separuh lah. Aku dengar bergal lutut ni. Okay. Kalau tak tengok Final Destination tak apa. Tapi masalahnya lepas tengok tu. Dah lah baru lepas tengok kan. Dia Tu. member pula jenis yang kaki movie. Tak ada apa lah. Betul Zee. Itu memang pengalaman yang boleh tahan kau boleh cerita 10 kali dekat anak cucu. Boleh. InsyaAllah tak Banyak basi. generasi. Boleh kalau cerita dekat junior, daripada sem 1 sampai habis lah dia orang guna tangga. Okay. Dah tanya macam Azri sendiri dah ada tau. Dia punya pengalaman yang tak boleh lupa. Macam you sendiri Nat, you ada tak pengalaman yang tak boleh lupa time duduk kat college dulu? Pengalaman yang paling saya tak boleh lupakan sepanjang duduk college, sebab saya kan dari Sarawak. Jadi bila dulu my batch 2 orang je dari Sarawak. Saya dengan roommate saya. Jadi bila semua orang balik time weekend, memang kita orang je lah. Memang sunyi lah college. So rasa macam thrilling lah juga. Sebab macam sunyi kan. Sunyi-sunyi paling-paling kita-kita je. Tapi dalam masa sunyi tu best sebab dapat bond dengan yang orang dari jauh. Orang daripada Kedah, dari Perlis. Betul. Sweet lah. Walaupun kejap duduk college tapi benda tu sangat memorable. Sebab kita bonding dengan budak dari kos lain. Sebab usually kan macam kita jumpa dengan budak meskom je dekat fakulti. Tapi bila time minggu weekend je, kita macam bonding dengan budak batch lain, budak kos lain, budak komander. Sebab komander selalu stay juga. So tu macam for me, very sweet and very memorable. Kalau Irham macam mana pula? Irham, ada tak cerita apa pengalaman yang tak boleh lupa lah masa duduk dekat college dulu? Saya balik college. Okay. Nak tahu pengalaman manis ke pengalaman yang tak manis? Ke pengalaman yang buruk betul? Dia tak kisah. Yang asalkan benda tu tak boleh lupa, kita valid. Kira jadi. Kalau pengalaman yang tak boleh lupa memang pengalaman yang pernah dengar tak orang cakap kalau asal asrama je, kalau college ni mesti keras kan. Memang seram lah saya cakap. Okay. Yang ini sebenarnya kalau nak cerita seram tapi disebabkan bulan puasa kan. So saya tahulah tak ada apa kan. Okay, masa tu saya dekat college. Okay, cerita dia masa tu time tu isolasi. Memang baru je jadi isolasi hari tu, saya ada balik college, isolasi. Time tu dekat floor saya ada 2 orang je. Dan dalam rumah saya pula ada 2 orang je. Maksudnya memang kat dalam floor tu kita orang je berdua dan dalam rumah tu memang kita orang je berdua dan masih isolasi pula kan, seorang satu bilik. So memang saya seorang-seorang dalam bilik dan rumah sebelah kosong, rumah depan kosong, rumah sebelah ni sebelah kosong. So kalau nak pergi buang sampah ke nak pergi ambil makanan ke memang kosong dah kan. Okay, time tu bulan puasa belum lagi. Tu cerita dia macam ni. Okay, saya tengah tengah OTP lah kan, tengah call orang kan. Okay, lepas tu tiba-tiba saya dengar ada orang ketuk pintu. Okay, saya dengar ada orang ketuk pintu. Dia cakap macam ni, Assalamualaikum. Saya macam, tu kawan saya kenal kawan saya ni kalau masuk rumah orang tak pernah bagi salam. Saya macam pelik, kenapa bagi salam kan? Saya pun tak tahu je. Okay, lepas tu sekali lagi, dia ketuk, tak. Assalamualaikum. Macam tu kan, suara dia garau kan, Assalamualaikum macam tu kan. Saya macam, jangan kacau aku kan. Aku tengah call orang ni. Saya cakap macam tu kan. Okay, lepas tu, kali ketiga dia ketuk lagi. Assalamualaikum. Time tu dia ketuk memang makin kuat, suara dia pun makin kuat. Okay, time tu saya macam dah koyak agak kan, saya kata jangan kacau kan. Saya buka pintu, saya tengok tak ada siapa depan bilik saya kan. Okay, time tu saya macam fikir positif lagi kan. Sebab kawan saya ni dia masuk air sikit, dia suka kacau saya kan. Saya pergi bilik dia. Saya tengok kawan saya masa tu tengah main game. Saya macam, saya tegur dia. Weh, tadi kau ada ketuk bilik aku kan? Lepas tu dia kata, tak ada lah, aku tak ada ketuk bilik kau, aku tengah main game kan? Lepas tu dia kata lah, kau serius lah, jangan tipu-tipu kan? Lepas tu dia kata, betul, tak tipu, memang tak ada masuk pun bilik kau, memang tak ada pergi pun bilik kau. Lepas tu aku macam, ada apa pula yang nak kacau aku, nak bergurau dengan aku malam-malam ni kan? Time tu dah pukul 12.
nak masuk nak dekat-dekat 1 pagi lah masa tu. Okay, saya pun dengan rasa macam tak relanya, saya masuk bilik saya. Saya kemas meja belajar tu dan menghadap tingkap tau. Okay, time tu memang saya nak tutup tingkap, saya nak tutup lansir. Saya tengah kemas meja tu, saya dengar macam ni, bunyi dia. Macam ni bunyi dia. Macam tu lah. Bunyi macam kelakar. Bila saya pandang atas kan, saya tengah kemas, saya pandang atas. Memang ada benda. Time tu saya nampak benda tu bertinggik dekat atas koridor tu kan. Tempat pemegang tu, kat koridor tu, dia bertinggik kat situ. Saya pandang, rupa-rupanya bentuk dia memang bentuk macam saya. Muka je saya tak nampak, tapi memang badan sama macam saya. Okay, time tu saya dah tak sedar hati. Time tu saya fikir, okay tak apa, ni memang dugaan aku lah ni malam ni kan. Memang aku kena lah ni malam ni. Okay, saya pun tutup lansir. Tak tutup sebab nak ambil tingkap tu macam dah dekat dengan dia kan. So saya tutup lansir. Okay, saya buat bodoh. Time tu saya dah gigil lah. Time tu saya panggil kawan saya. Cakap, Apis, masuk bilik ya Apis. Cakap macam tu kan. Lepas tu dia kata, malah nak layan kan. Saya macam dah alamak. Tak apa lah, saya duduk dalam bilik. Tiba-tiba, tak ada angin, tak ada hujan. Saya punya lansir tu terselak sendiri tau, terselak. Slow sangat macam tu kan. Memang ngam-ngam nampak lah kan. Memang ngam-ngam nampak macam, memang ngam-ngam orang badan orang kan, saya seorang. Saya tengok lah kat tingkap. Memang betul, dia duduk kat depan tingkap saya. Itu memang saya dah tak cakap banyak, memang saya berzikir apa semua, saya azan apa semua tu kan. Pengalaman buruk yang saya rasa macam benda tu kena dekat saya. Okay, yang tu baru satu. Banyak lagi sebenarnya, tapi kalau saya takut kalau saya cerita, takut silap sampai sahur lah nanti. Itulah kan. So macam saya rasa yang tu lah pengalaman saya yang seram lah. Saya bagi kat next seterusnya. Dekat orang lain yang nak sambung pula. Creepy tu. Ya tu. Macam dia kalau jadi kat kita. Dia bila jadi kat kita tu, alamak, kita pun tak tahu macam mana kan. Dia yang tak boleh nak brain tu bila benda tu dia duplicate kita kan, dia jadi kita. Tu ataupun yang macam dalam human form lah. Benda tu macam wah. Benda tu takut lah. Dia macam tak boleh masuk akal lah bila kita nampak like depan-depan kan, depan mata kita sendiri kita nampak kita kan. Macam pelik lah. Lagi-lagi time tu college sunyi. Ya tu, time tu college sunyi. Memang college sunyi masa tu, memang tak ada orang. Tu. Isolasi isolasi. Okay, kita pengalaman yang tak boleh lupa lah kan. Okay, lepas tu Settle lah pengalaman apa paling korang tak boleh lupa dekat college. Sekarang kita nak cakap pasal korang pula. Kita nak cakap pasal korang pula. Apa perkara yang paling seronok bila jadi JPK? Kalau Dania rasa apa yang paling best jadi JPK? Apa yang macam buat rasa macam bestnya JPK? Apa? Kongsi sikit. Yang paling best dapat kenal dengan orang baru lah. Sebab Dania pun pelajar semester 2 yang tak semester 1 dia dah tak sempat pun pergi college. So dia tak kenal pun dengan senior-senior semua. So bila Dania jadi JPK ni, Dania dapat kenal lagi ramai orang. Sebenarnya Dania tak kenal pun Azri, sekarang Dania dah kenal. Saya rasa benda tu macam seronok lah sebab kita kenal fakulti lain, sekarang lain. So macam seronok gila. Macam Macam dapat kenal orang baru lah. Dapat kenal orang baru lah kiranya. Maknanya sebab widen your connection. Sebab Dania sendiri pun memang tak pernah duduk dekat college lagi kan. Tak pernah. Jadi macam tak best sikit lah. Tak best dekat situ je lah. Tapi bila jadi JPK ni seronok sikit lah kan. Sebab macam kena dengan senior kan. Dengan budak semester 4, budak semester 5, budak degree. Ya tu sebab dalam enjoy your time. Sebab dalam JPK ni bukannya dia datang daripada semester, banyak-banyak semester kan, daripada course lain pun ada different faculty. So different background. Different background. Betul. Okay, Azri. Kalau Azri? Kalau jadi JPK ni kan, apa yang seronok? Sebab Han dah lama kan jadi JPK. Han dah lama jadi JPK. Semester 1 dah. Dari semester 1 sampai semester 4 lah. Apa yang seronok sangat bagi aku jadi JPK ni, one of part yang bestnya waktu jaga pendaftaran lah. Waktu jaga pendaftaran tu best. Jaga pendaftaran tu macam kita macam even though kerja tu penat kan,
Tapi dia happy tau bila kita nak tolong students. Macam tu. Happy lah. Even though kadang-kadang ada student panggil aku, student mentang-mentang lah muka aku tua kan. Dia panggil aku, Cik, ni staff UK panggil aku macam tu lah. Oh. Terus jadi staff Jadi staff tu kan. Terus Dengan jadi waktu staff tu pakai baju korporat kan. Baju korporat UK tu kan. Dia ingat aku staff apa kan. Aku macam dia tak kenal aku lah. Aku lah kalau tahu macam huzon lah. Maybe dia terlupa datang meet and greet kan. Nak buat jana kan. Aku tak apa, tak kisah Boleh, sangat boleh. masa tu. So, macam Tapi- bila apa? Tapi kau okey kalau orang tak kenal kau sebagai JPK ni? Mana nak tahu. Tak lah. Kalau boleh nak orang kenal lah. Sebab kalau macam tak lah. Kalau dia ada masalah pun dia boleh rujuk aku. Macam tu lah. Okey. Ayam tu one of Oi, tak apa. Aku Adalah tak kisah pun dia ingatkan, bagi staff ke apa. Tak kisah pun. adalah ingatkan nak orang kenal sebab tahu nak famous je. Tak. Jangan. Loki punya person. Oh, okey, Loki Azri, persen. boleh. Loki. Kalau nak lebih dikenali, boleh letak dekat bio Instagram JPK Azri. Why not? Biro Letak disiplin. je. Boleh. InsyaAllah. Lepas grad ni. Lepas grad Lepas grad. benar. Lepas grad. Kalau Irham pula macam mana? Kalau Irham. Pengalaman manis ke apa? Pengalaman manis Tak. Dia Dia seronok. macam mana apa Oh, yang kalau seronok. dia kata masa jadi JPK ni, apa yang paling seronok jadi JPK tu? Apa yang paling seronok jadi JPK, first sebab famous lah. Memang benda tu tak boleh dinafikan lah sebab mana-mana saya pergi pun orang kenal. Faham nak Memang benda tu tak boleh dinafikan lah sebab YDP lah kan. YDP. Kadang tak jadi YDP lah. Ya tu. betul kan kita pergi Medan kan. Pergi Medan kan kalau macam orang nampak macam JPK saya cakap wah macam tetamu kehormat macam. Macam tu lah kan macam. Saya rasa macam benda tu vibe dia tu best lah. Okay, yang kedua saya rasa kalau jadi JPK ni sebab bonding dalam JPK tu best. Sebab masa saya part 3, kita orang adalah ni JPK je lah. Kita orang adalah keluar pergi mandi pantai apa semua kan. Benda tu macam seronok kan sebab yelah kita tak semua orang dapat macam tu. Kita dapat. So macam kita lagi dapatkan bonding, pengalaman dan kita boleh dalam masa yang sama kita boleh belajar macam mana nak jadi lagi matang tau. So bagi saya itu best lah jadi JPK dan kita dapat tahu macam mana cara-cara nak buat bekerja, macam mana kita nak handle orang, macam mana kita nak buat paperwork dan sebagainya. Itulah bagi saya. Saya serahkan kembali kepada host. Okey, faham. Boleh Okey, tahan ni. kita dah dengar perkara yang seronok bila jadi JPK. Lepas ni kita nak dengar pula perkara yang berat bila jadi JPK. Perkara yang macam rasa macam apa yang berat jadi JPK kan. Okey, kalau nak tahu kita kembali selepas ni dalam rancangan Nexus Night. Tak ada, saya bergurau. Kita tak ada iklan. Kita tak ada iklan. Break ni. Tak, kita tak ada commercial break. Saya bergurau je. Okey, kita nak tanya pula pasal ni lah. Perkara yang berat bila jadi JPK ni. Kita nak juga tahu kan sebab kita dekat Nexus Night ni kita bukan tanya macam sempur-sempur je. Kita nak tanya juga soalan yang macam agak masukkan korang ke sebelah kaki ke gaung. Macam itulah sikit soalan. Boleh. Sebab mana tahu nanti kan kalau macam pengambilan JPK baru. Who knows orang dengar podcast ni orang rasa rasa nak jadi JPK lah. Nak matang lagi, nak tambah pengalaman. Siapa tahu betul tak? Betul. Mana tahu orang bila dengar macam benda-benda yang macam ni macam wish betul ke apa yang dia cakap ni? Try jadi JPK entah ya entah tidak apa yang dia cakap ni. Mana tahu. Ni lah kita tahu kan. Kita cakap je, kita boleh tahu je, buat andaian je. Macam Azri sendiri lah. Apa perkara yang berat jadi JPK? Yang berat tau. Kira macam yang betul-betul berat ah. Yang betul-betul berat bila jadi JPK ni. Betul-betul berat ah. JPK mostly banyak benda best. Satu je benda ni despite yang memang bagi baik maybe aku this type of person yang anggap benda ni sangat-sangat berat. Apa dia? Benda ni adalah buat paperwork. Allah, ya Allah, buat paperwork, ya Allah, kau tahu Kalau lah. buat paperwork bagi hang memang tak jalan apa. Bagi Aduh. dia cerah, macam mana, I'm kind of like macam kalau nak buat something yang kena dokumen, nak kena paperwork yang tebal-tebal banyak-banyak tu kan, kerja banyak-banyak tu kan. Yang perlukan detail dan sebagainya tu kan.
I'm not that type of guy lah. Itu lah. Seriously macam. Tapi bila masuk JPK tu kan, benda yang berat tu kita kena hadap lah. Kita kena hadap benda tu. Sebab benda tu macam jadi wajib lah. Semua kena pandai buat paperwork macam tu. Dia susah waktu nak belajar awal-awal tu. Salah ni, salah pronunciation, salah koma, titik, salah nama, salah segala jenis salah lah. Banyak lah salah yang buat. Yang tu memang salah lah. Kira hang pernah buat paperwork lah. Come on lah. Benar. Come on lah. Wih, belagaknya. Pengalaman ni, ada pengalaman. Belagaknya. Aduh, hai. Okey, dah tanya Azri, kita nak tanya kalau Damia pula. Dania pula. Ladies first. Dania. Sebab Dania semester 2 kan. Semester 2 Dania rasa apa yang macam berat jadi JPK sebab baru semester 2. Like how do you manage your time, masa nak buat assignment, masa nak buat kerja JPK. Okay tak? Stress tak? JPK ni kan dia punya tanggungjawab dia berat sebab nak jaga orang-orang dekat college. At the same time kita sebagai student pun sangat besar. At the same time kita sebagai student pun tanggungjawab student ni kita tak boleh nak lupa kan. Jadi macam mana tu? Jadi memang jarang lah tangguh kerja. Kalau kerja JPK tu kalau macam suruh buat ke memang dia akan buat. Bila dah free tu memang dia akan terus buat. Kalau dia tangguh memang sampai kes sudah pun dia takkan buat sebenarnya. Sebab tu kalau dia bagi je dia terus buat. Lepas tu kalau nak buat apa ni, paperwork tu kan. Jangan senang sebelum ni tak pernah pun buat paperwork. So dia macam mana nak buat ni? Dia macam Google semua kan. Tengok contoh yang orang lain dah pernah buat. Lepas tu dia pun buat lah. Ada gang. Lepas tu bila dah buat tu orang kata salah lah itu kan. Rasa malas bila nak betulkan dia macam tak apa soal. Tapi mesti buat juga sebab nanti dia minta kan. Sebab dah jadi tanggungjawab sebab nak jadi kan. Sebab kita yang volunteer untuk jadi JPK ni bukannya orang lantik. So betul. Bila kita dah janji dengan orang kita kena lah buat. Betul. Sebab kita time interview dulu kita tak fikir pula kita duk canang-canang diri kita kan. Nak jadi lagi bila nak masuk tak buat kerja. Tak payah kan. Bukan setakat JPK lah. Semua organisasi sama lah. Kalau Irham pula macam mana Irham? Sebab Irham buat EDP. Dia mesti ada something yang kita Saya nak fikir balik soalan. Yang berat. Yang berat. Yang kau rasa macam orang lain kalau dia dengar benda ni dia akan fikir 2 kali. Nak jadi JPK ke tak? Tapi orang kena faham jadi JPK ni mungkinlah bagi orang dia kata benda ni heavy, benda ni susah. Tapi benda ni juga dia build yourself to be a better person, be a strong. Kalau Irham sendiri pula. Pada pendapat saya lah kan. Jadi JPK ni sebenarnya tak adalah susah mana. Cuma dia jadi susah kalau dia tak ikhlas tau. Sebab yelah kita tahu kan kalau nak jadi JPK ni macam time-time COVID ni kan. Orang tak nak balik college tapi kita kena balik college kan untuk willingly untuk menjaga pula kan. So saya rasa benda tu agak membebankan lah kepada orang-orang yang rasa macam tak nak balik college sebab dia nak rasakan kebebasan dan keseronokan berada di rumah kan. So saya rasa benda tu agak beban lah sebenarnya. Benda tu tak saya rasa macam tak susah pun. Tapi bila orang tak ikhlas, bila terpaksa datang, benda tu akan jadi susah. Sebab apa? Sebab kita susah nak buat kerja. Bila kita minta tolong ni susah nak buat. Tolong macam contoh kan. Ada student ni dia ada masalah, dia kena rasuk dengan hantu kan. So macam kita nak suruh dia naik atas tu macam tolong Dania, tolong jap naik atas. Okay. Macam contoh lah dia tak ikhlas kan. Dia akan rasa macam perkara tu susah untuk dia nak buat. So saya rasa benda tu benda yang berat kalau kita nak jadi JPK ni. Sebab dalam JPK ni, semua benda yang kita buat, semua perkara yang kita buat, semua benda yang kita nak lakukan tu, kita kena ikhlas. Dan kita tak boleh nak mengharapkan balasan. Contohnya macam bila kita tolong orang masa pendaftaran kan, kita tolong orang angkat comeback, tak pun masa sesi clearance, kita tolong orang angkat comeback. Kadang memang ada parents yang baik hati, dia bagi duit kan. Macam saya kan, saya kumpul duit banyak masa clearance saya tu, ada dalam RM6. Tapi benda tu macam, kita tak boleh nak harapkan tau. Ada parents yang bagi, ada parents yang tak bagi. Benda tu berat sebab yelah kita angkat beg berat-berat Lagi pula perempuan kan, beg bukan sikit banyak kan.
So macam kalau kita tolong tu berat sebab peluh-peluh kan. So parents ni dia rasa kesian. So saya rasa perkara tu pun memang membebankan lah. Lagi satu kalau macam bab paperwork macam Daniel cakap tadi kan. Ya, secara jujurnya masa Part 1 pun saya dah buat 3 paperwork. So mula-mula tu memang susah tau. Sebab yelah kita tak tahu format kan. Kita tak tahu dulu lagi lah macam note bila tak tahu nak guna font apa. Lepas tu koma, justify pun kita tak reti. Lepas tu macam orang cakap cara-cara nak buat, nak letak logo, nak letak full name apa semua tu kita tak tahu. So banyak kali jugalah kena marah dengan pihak MT dulu kan. So bila kita dah biasa buat, kita dah power lah kan. Bila dah power ni, senang je kan. Kita buat tengok macam sekejap je. Bila nampak paperwork orang yang baru-baru ni nampak macam banyaknya salah sebab kita dah nampak kan. Itulah sebenarnya adat dia. Nanti bila awak dah naik pula, bila yang bawah dah naik, nanti awak akan rasa juga benda ni. Dan masa tu pula awak akan rasa pula nak marah pula pihak bawahan tu. Sebab apa? Sebab dulu kita pernah kena marah. Tapi saya tak macam mana, saya tak mengulangi benda tu sebab saya tak nak orang rasa dulu tau. Sebab yelah dulu saya tak pandai sangat masa Part 1 kan. Bila banyak sangat paperwork saya kena pressure, dia menjejaskan saya punya result. Walaupun tetap dekan tapi menjejaskan lah sebab saya target 4 flat dapat 3.8. Macam tu lah contohnya. So saya rasa itulah saya punya rasa keberatan untuk JPK dulu. Dah sampai rasa nak keluar. Tapi sekarang Alhamdulillah jadi YDP. Alhamdulillah boleh tahan. Belakang tu kena Boleh mention. tahan. Belakang tu, oi. Belakang tu kena mention Jangan lupa. Yang belakang tu kena mention. Jadi kiranya korang ni macam korang punya beban tu bukanlah beban tapi kira benda yang korang tak suka tu adalah buat paperwork lah. Sebab paperwork ni macam renyah sikit. Bukan renyah apa sebab Ini kita dia awal-awal boleh kita lah. buat kita tak tahu kan. Bila dah tahu tu dia macam okey lah. Macam tu aja. Actually kita orang sendiri dari pihak NS Digital lah, kita rasa selut gila dengan JPK sebab kira macam JPK ni backbone of college. Faham tak? Sebab macam tanpa JPK, college ni macam best lah. Macam kalau kita orang perlu pertolongan ke apa ke, perlu bantuan ke apa ke, tak payah cari orang lain, cari JPK je. JPK ni macam very important dalam college. Okay, now kita dah cerita dah pasal JPK, pasal everything. So sekarang, Cap, cerita pasal apa pula ni? Oh, tadi kita dah cerita macam feeling sikit lah. Okay. Tadi kita dah cerita macam heavy je. Kita dah cerita macam good side, bukan good side sangat lah, macam side yang cerah pasal college, JPK ni kan. Sekarang kita nak masuk ke side yang agak malap sikit sebab rasa tak ada lampu. Jadi macam gelap-gelap sikit lah. Kita nak cerita tentang, roll lagu, tolong editor tolong roll lagu seram sikit. kita nak cerita pasal lagu, kita nak cerita tentang lagu apa? PP dengan DS, yang mana lagi keras? Kita nak tanya dekat JPK nak tanya dekat JPK yang dah lama ni, yang ada pengalaman yang dah lama jadi JPK ni kan. Dalam dari pemerhatian korang lah, PP dengan DS ni mana lagi keras? Apa kata kita tanya Irham dulu? Irham. Sebab tadi sesi pula Irham dah bagi tahu dah. Dia ada banyak kisah-kisah seram ni. Kita kongsi sikit kita orang. Kasih konten sikit. Konten. 10 minit. Okay, saya cerita kisah yang paling tak seram dulu lah bagi saya kan. Okay, tapi make sure jangan takut sebab tak seram ni pun orang seram juga. Paling yang ringan lah orang cakap kan. Okay, masa tu, yang ni dekat TP, saya tak nak mention TP mana. Saya tak nak mention lah TP mana sebab nanti orang takut nak duduk. Saya cakap TP je lah. Okay, masa tu tiba-tiba kita orang duduk kat bawah dekat rumah SRK masa tu. Okay, tiba-tiba memang time tu memang dah tak ada orang dalam college. Time tu memang tinggal JPK saja ada 11 orang, 12 orang tak silap saya. Okay, memang kita orang semua turun bawah. Bunyi siren tau. Siren yang asap kebakaran tu. Dan kita orang sangat-sangat pelik. Macam mana boleh ada bunyi sedangkan tak ada orang dekat dalam college? Time tu kita orang terus call BMS. Okay, masa tu saya tak tahu kenapa saya berani sangat, saya macam acak-acak nak jadi hero kan. Saya ikut orang BMS tu, pakcik tu, saya ikut pakcik tu. Naik dekat lift, dia pegang tangan saya, dia cakap, Dik, kau nak naik dengan saya. Dia kata, awak nak naik dengan saya ni, awak kuat tak?
Lepas tu saya cakap lah, kenapa tanya macam tu kan? Saya lelaki kan? Saya bukan perempuan kan? Cakap macam tu, belagak kan? Cakap besar kan? Lepas tu dia kata lah, tak ada, kalau tak kuat jangan naik kan? Dia kata, biar saya seorang ni naik, dia kata. Lepas tu dia kata lah, boleh naik. Okay, lepas tu kita orang pun naik. Masa on the way naik, dia kata macam ni, Dek, saya nak cakap awal-awal, kalau nampak benda, kalau ada benda tegur, kalau ada rasa something, jangan cakap. Buat tak tahu je. Kalau ada rasa something, pegang tangan saya, dia kata. Lepas tu aku macam, pakcik ni kan, nak buat saya takut pula kan. Cakap je lah tak nak bagi naik kan. Lepas tu dia macam, tak apa, jom naik kan. Okay, saya pun naik ikut dia, naik tingkat 9. 9, tengok siren tu tak bunyi dari situ. Okay, kita orang turun, sampai tingkat 5. Tingkat 5 ni, yang peliknya, siren tu tak bergerak tau, tapi berbunyi. Okay, pergilah dekat hujung sebelah lift tu, rupa-rupanya memang betul ada satu macam, tahu tak ada macam warna merah tu yang petak tu, kan ada tempat tarik tu kan. Tempat tarik dia tu ke bawah tau. Okay, masa tu dia cakap macam ni kat saya. Ni ada benda nak kacau kita ni kan. Lepas tu macam, orang tua pula. Pakcik ni kan, janganlah buat saya takut kan. Orang tua. Memang tak ada benda nak cakap kan. Dia kata memang tak ada benda nak kacau ni, dia kata. Tak ada orang kat sini tiba-tiba benda ni bergerak ni kan. Pelik dia kata. Okay, lepas tu saya macam tak percaya lagi kan. Kita orang nak kena pergi pula dekat bilik sampah. Maksudnya belah hujung belah sana pula kan. Okay, dan tu saya jalan dengan pakcik tu. Pakcik tu kat depan, saya kat belakang. Tak jalan jauh pun, dekat je. Dekat jalan dengan dia. Okay, lepas tu, tiba masa saya lalu rumah yang ketiga, maksudnya 502, 503 belah sana kan. Saya lalu kat situ. Tiba-tiba ada bunyi pintu terbuka tau. Saya dah tak sedar hati lah. Macam alamak, ni ada benda. Okay, lepas tu kan, saya dah makin dekat dengan pakcik tu kan. Tadi cakap besar kan, saya makin dekat dengan pakcik tu. Lepas tu pakcik tu pandang saya. Lepas tu dia buat sini tangan dia macam, relax kan. Okay, lepas tu saya buat bodoh je lah kan. Masa lalu dekat rumah 505, time tu saya dah tak sedar hati. Rupanya, saya nampak memang ada benda. Okay, tingkap kan. Tingkap dekat college tu kan. Dekat rumah tu, tingkap tu. Ngam-ngam tak ada lansir. Memang time tu memang nampak ada benda kat situ besar warna putih. Memang dia duduk betul-betul kat tingkap tu. Memang dia betul nak terjelmakan diri dia. Okay, time tu saya dah lutut dah longgar ni. Memang nak berjalan pun dah tak kuat dah masa tu. Lepas tu saya pegang bahu abang tu. Saya cakap, bang, saya dah tak boleh nak jalan ni bang. Lepas tu time tu memang dia pegang tangan saya. Dia kata, kau kuatkan diri kau. Time tu memang kita orang macam berjoging turun bawah. Lepas tu dia kata, aku dah cakap, kalau tak strong jangan naik kan. Dia kata. Lepas tu dia cakap lah, saya tak tahu. Lepas tu dia kata macam ni, lepas ni kalau ada apa-apa, kau jangan naik seorang-seorang. Dia kata, kalau ada apa-apa, call aku dulu kan. Dia kata macam tu kan. So saya macam, okey bang. Yang tu pengalaman saya yang agak ringan lah sebenarnya. Ringan lah. Serahkan balik kepada host. Yang paling ringan lah kira. Ringan lah. Bahaya ringan kau ni, Ham. Dia punya ringan Bahaya tu. dia punya ringan ni. Tapi, Takut. fikir balik. Vicky jadi semester bila? Semester 2. Bila benda ni? Benda ni jadi Yang semester jadi. berapa? 2 kan? Masa bila? Masa saya part 2, saya dah hujung part 2. Masa tu sesi clearance. Saya kena kemaskan barang-barang orang yang duduk jauh-jauh ni. Saya kena masuk bilik seorang-seorang. Tu masa tu. Time tu memang JPK je yang ada, student tak ada. Patutlah. Make sense lah kiranya. Tak adalah sebab kalau orang ramai mungkinlah kita boleh kata yang orang duk main ke apa Kan. tu kan. Nak menakutkan. Tapi masalahnya sekarang ni memang betul tak ada orang. So, muskil lah. Muskil lah. Tak tahu lah tu. Tak tahu memang takut lah. Surround. I nak tidur buka lampu lah malam ni, takut weh. Ya tu sama lah. Tidur lagi buka lampu lah. Bila puasa. Gila lah. Aduh. Azri. Ada Aku lah. pengalaman seram. Ada. Waktu ni pengalaman seram ni yang recently lah bukan recently lah. Waktu tu dengan kelas B, yang aku join group kelas B untuk 4M60. Aku join tu. Ada satu pengalaman seram ni. Waktu tu aku duduk bilik 3. Okay, bilik 3 dalam rumah tu bilik 3 kan. Bilik 3 dekat dengan bilik 4 lah. So dalam bilik 3 tu duduk 2 orang. Okay, kami 2 tidur lah. Lepas tu kan, waktu tu ketiga pagi. Aku tengah main phone tau. Memang waktu tu memang betul-betul dah penat lah nak terlelap tau ketiga ni kan.
main phone, aku fikir macam sambil tengok phone ni sambil terlelap lah. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi. Bunyi dia macam tu. Macam tu bunyi. Aku bunyi mana kan? Aku macam buat tak tahu lah. Aku macam ingat orang tu kan. First thing yang comes to my mind kan. Yang dalam kepala otak aku fikir benda tu bunyi paip. Bunyi paip punya air. Yang masa kita sekali isolasi tu lah. Yang tu. Aku ingat bunyi paip tau waktu tu. Ingat bunyi paip. So macam tak ambil kisah langsung lah pasal benda tu. Lepas tu bila dia jadi macam tu kan, tiba-tiba bunyi pintu gergang. Aku ya Allah, pukul 3 pagi siapa dia masuk kan. Sebab tak tahu je lah. Lepas tu ada orang buka pintu aku. Buka slow lah. Buka. Lepas tu sambil ada satu human figure ni kan, sambil pegang phone. Kau bangun Rupanya dah yang tu kawan aku. Dia bilik 4. Lepas tu dia datang kan, dia macam, kau tidur Lepas tu aku tanya, asal kan? Aku nak tidur lah ni. Tanya, asal? Lepas tu dia kejut aku, dia kata, aku dengar bunyi Lepas tu aku macam, kau dengar bunyi tak? Aku macam, bunyi apa ni? Dia bunyi macam, lepas tu aku cakap, bunyi ni bunyi macam bunyi paip lah. Lepas tu dia cakap, ya. Dia kata, dia duduk bilik 4. Dia biar tingkap terbuka. Lepas tu memang langsir memang terbuka lah. Lepas tu dia cakap, bunyi yang dia dengar tu, dia dengar 3 kali, panjang. Bunyi dia tu kan, macam datang dari sini, gerak tu. Macam bunyi dia tu. Lepas tu dia tengah baring tau, dia tengah baring sambil main phone. Dekat atas tilam dia. Lepas tu bila dia dengar macam tu, dia buat tak tahu kan. Makin lama bunyi tu kan, makin kuat. Makin dekat dengan bilik dia kan. Makin dekat dengan bilik dia. Lepas tu bila dia sampai kat pintu kan, bunyi tu macam ada dekat belakang dia. Lepas tu dia buka-buka, dia langgar pintu sebab pintu terkunci. Dia macam, ya Allah, apa ni kan. Lepas tu dia buka kunci kan. Dia buka kan, dia masuk bilik. Waktu tu memang kami macam, dia macam, memang first time dia jadi benda tu kan. Dia macam nervous, takut gila-gila. Lepas tu cakap macam mana lah, aku cakap tak apa macam ni lah. Sebab benda ni memang kata, kalau seram macam ni kan, ramai tinok sekali kan. Dia ambil tilam dia tidur bawah kan, ada dua katil kan. Lepas tu dia tak tilam dia kat bawah, dia tidur. Kami tidur sambil buka macam surah-surah lah. Kami tidur sambil buka surah-surah. Sampai esok pagi ni, nak jadikan cerita. Yang ni best. Esok pagi ni, kami duduk kat ruang tamu, tengah makan tengah hari tu. Lepas tu, ada kawanku, bilik nombor 2. Okay? Yang tadi tu bilik nombor 3 dengan bilik nombor 4. Ni bilik nombor 2. Dia pukul 3 pagi, rupanya dia tak ada kat bilik. Dia naik aras atas, tak tahu dia jalan seseorang kan. Aku tak tahu apa yang dia buat kan. Aku macam, asal jalan seseorang kan. Dia kata tak tahu apa, dia main phone. Dia pukul 4 baru dia balik bilik kan. Pukul 4 dia baru balik bilik. Dia balik bilik kan. Kan macam ni. Yang bilik nombor 4 tu, student yang mana tidur bilik kita orang nombor 3 tu kan. Dia buka pintu terbuka. So dia tak kunci bilik. Dia biar pintu terbuka. Tilam apa semua dia tarik lah buat masuk bilik dia. Lepas tu yang kawan aku sebilik 2 ni, dia datang. Dia tengok dalam bilik tu, dia kata yang kawan nombor 4, bilik nombor 4 ni tengah duduk baring menghadap dinding. Tidur baring menghadap dinding. Tidur baring kan. Oh my god. Lepas tu yang paling terkejutnya, dia cakap, aku tanya, ada tilam tak? Dia kata waktu tu ada tilam. Ada tilam pukul 4 pagi, padahal pukul 3 tu kita orang dah angkat tilam lah. Ya Allah, waktu tu korang tidur kat satu bilik kan? kita orang 3 orang satu bilik tu. Macam apa yang dia nampak ni kan? Dia nampak tilam. Yes, macam tu waktu tu. Weh, Memang sumpah weh, memang terkejut lah benda tu kan. Macam bila benda terjadi kan, dia kata dia nampak. Lepas tu kami semua senyap. Macam senyap, berapa second lah kami senyap. Tak senyap sebab time tu semua tengah sedap makan. Jadi Tiba-tiba dia buka cerita tu semua berhenti makan tau. Duk berhenti termenung makan kejap. weh. just speechless. Speechless macam semua berhenti makan jap, kemudian termenung kejap. Tak rasa apa yang dia nampak kan. Sebab mula-mula kita orang ingat macam tak ada apalah kan. Sebab dah masuk bilik tidur, tidur. Sekejap bila dia buka cerita tu macam lagi teruk lah maknanya yang jadi. Bukan setakat bunyi kan. Kita orang ingat macam bunyi je lah. Macam that's all kan, benda tu kan. Benda tu pun dah scary kan. Tiba-tiba dia pergi tambah pula. Dia masuk bilik, dia nampak ada orang tengah baring
Sambil peluk lutut tidur sambil peluk lutut menghadap dinding. Ya Allah, tu apabila dia nampak dengan ada tilam sekali. Allah, Itu okey Kena lagi. tilam padahal tilam tak ada. Yes. Tak, tu okey lagi Azdi. Kau buatnya kalau dia pergi dekat member tu, dia chat member tu, Dia pegang-pegang kan. Oh, dia makan mampusnya. Sekali member tu menjawab tu. Member tu menjawab pula kan. Lagi seram. Sekejap lagi si member tu masuk, asal tidur sini tak sejuk ke? Sekejap lagi member cakap tak sejuk. Nah. Sejuk, aduh boy. Tak boleh bersembang ni. Tidur dengan air putih. Ya tu. Kalau Dania pula, Dania nak tahu Dania pernah duduk college tak before ni? Masuk macam dorm dekat asrama masa sekolah menengah. Tak, dia sekolah harian. Takut dekat rumah. Oh. Tapi Dania Dania, nanti tapi kan Dania, awak dah dengar kan kita orang punya cerita-cerita yang seram ni. Sebab kita tak ada wakil untuk cerita pasal TP. Mungkin you nak ada cerita seram kat TP ke tak ada? Oh. Okay, tingkat paling atas TP tingkat berapa? 9. College 9 tingkat kan? tingkat 9 kan? Okay, so time tu I dekat bilik kawan tau. Kita lepak bersama lepak. And then kita rasa macam ada orang seret kerusi di tingkat atas. Seret kerusi kat tingkat atas Kita rasa dah ada orang seret kerusi tau. And then kita orang first complain ni, siapa seret kerusi tengah malam ni? And then baru kita orang sedar, wait, kita kan tingkat atas sekali. Siapa seret kerusi kat atas? Then kita orang diam and then kita orang just stop talking. Kita rasa okay, kau baca doa banyak-banyak, kau tidur, kau jangan buka muzik ke, jangan buka benda pelik, kau jangan seru benda yang kemungkinan dah Jangan ada. seru jangan seru. Jangan seru, jangan dijemput lagi. Takut babe. Itu paling macam, tu macam double speechless lah macam Azri tadi. Uish. Boleh tahan dah. Tapi sebenarnya Tapi tak kan. apa Dania. Go on. Dania nanti kalau ada kesempatan dan juga peluang duduk kat college, InsyaAllah Dania akan doakan Dania akan face benda ni. InsyaAllah jumpa lah pengalaman jangan orang berdoa. lain lebih menarik. Mungkin dia lebih menarik, pengalaman. mungkin tak semenarik apa yang kita ceritakan sekarang. mungkin- Never know. Mungkin seram yang Dania akan rasa tu lagi menarik, mana kita tahu kan. Tapi nak tanya juga kita tahu. Dania kan. Kita orang dah cerita banyak dah cerita-cerita seram yang kita orang bagi tahu pasal college ni. Kalau awak sendiri kan rasa macam takut nak masuk college nanti. Sebenarnya Dania pernah datang dah kat UiTM Rembau tu. Dah pernah duduk dekat dah pernah bermalam dekat college lah ke macam mana? Tak pernah. Dania hantar abang je. Abang belajar kat situ ke? Dekat Rembau juga ke? Okey. Lepas tu nanti kiranya Dania takut ke tak takut nanti nak masuk college, nak duduk kat college ni? Tahulah, tapi Dania percaya macam kalau Dania tak kacau dia tak payahlah kacau Dania. Betul. Mungkin Kena ada mindset tu. kena ada mindset Jangan tu. takut sangat. Takut. Dia bukan jangan takut, Macam kalau tapi kita jangan takut sangat masa tu dia suka kacau kita. Nanti dia suka. Dia kita bukan takut, kita respect. Tempat dia geng. Kita bukan takut, kita respect. Tak ada bukan apa, takut nanti kalau dia dengar kita punya podcast nanti kan. Dah banyak kita cerita ni. Rasanya bila tengok balik jam, cuba tengok jam kejap. Tengok jam. Apa? Cuba tengok jam kejap, Cak. Tengok jam kejap. Macam dah dekat dengan penghujungnya. Macam dah nak sahur lah. Macam nak tahu. Tak tahu. Puasa 6 sebab kita tengah raya kan sekarang. Puasa 6. Yang dengar ni tahun raya. Tak apa, kita record time puasa. Tak ada hantu. Ni tak ada hantu. InsyaAllah tak ada hantu. Okay, jadi before kita end kita punya podcast malam ni, apa kata-kata terakhir dari JPK? Nasihat ke apa-apalah punya ayat terakhir untuk, bukan ayat terakhir lah. Apa tadi? Ayat penutup. Ayat penutup untuk pendengar-pendengar kita. Kiranya ayat selamat tinggal sayang lah. Selamat tinggal sebab tadi kan dah cakap kenapa kita tak cinta. Mana tahu sekarang dah penghujung dah jatuh cinta. We never know. Mana tahu ayat untuk kita Irham ada apa-apa nanti. Macam YDP sendiri.
Ada nasihat tak untuk penghuni-penghuni college Saya, yang akan datang ke? Kata-kata terakhir daripada saya harap semua student yang berada di college dapat memberi kerjasama dan sentiasa alert dengan apa yang pihak kami sampaikan, sebab kalau nak tahu, pihak kami sampaikan tu adalah perkara yang betul, bukan yang fake-fake punya orang cakap berita palsu, bukan. Sebab kami memang akan menapis dulu segala info yang akan disampaikan. Dan yang kedua, saya harap semua student college UiTM Rembau dapat macam mana cakap, dapat menjagalah college tu dengan baik, sebab tak naklah kita datang elok, kita keluar tak cantik kan. Dan yang ketiga, saya harap sangat college tu bukanlah tempat yang dijadikan untuk anda semua untuk melepaskan geram, macam memekik, melolong, membuat bising. Tolong bagi kerjasama lah dengan orang lain. Dan yang terakhir, saya harap sebab mana kita pun tahu dekat mana-mana pun ada makhluk-makhluk halus ni kan. So saya harap sangat jangan cakap besar. Kalau apa-apa pun jangan kacau tempat dia orang kan. Kalau rasa macam tempat tu rasa macam curious ke, rasa macam tak sedap hati, jangan cakap besar. Yang tu je, sebab kebanyakan student ni dia cakap besar, sebab tu boleh sampai kena rasuh apa semua. Tu je lah saya rasa daripada saya. Kiranya macam kita masuk tempat orang buat macam tetamu lah kan. Saya nak cakap, saya harap betul. Saya harap semua persatuan-persatuan dan jawatan kuasa dapat memberi kerjasama. Maksudnya macam tak naklah ada lagi perselisihan faham, tak naklah lagi ada bergaduh dan sebagainya. Dan saya harap semua jawatan kuasa persatuan dapat bekerjasama dan menaikkan lagi nama UiTM Rembau. Itu saja daripada saya. Hidup JPK, UiTM Rembau. Itu yang kita nak. Hidup JPK. Let's go. Okay. Ya. So Saya nak tanya. That is all. Saya nak tanya Azri pula. Sebab Azri sebab hang kan belum that is all lagi. Okay, Azri dulu. Sebab hang kan biro disiplin kan. Jadi expectation lah untuk penghuni college akan datang ni. Expectation macam ni lah. Apa yang aku harapkan adalah supaya semua student yang mana stay college ikutlah peraturan college yang telah ditetapkan. Bila mana pukul 11 tu, pukul 11 tu orang kata dah curfew dah, tolong lah. Sekarang kan waktu COVID kan, maybe waktu COVID ni mungkin ramai student yang tak dapat masuk college ataupun yang maybe habis grad nanti dah mungkin sebelum habis grad sempat masuk college ke apa kan. Bila masuk college tu kita ada peraturan kita sendiri lah. So pastikanlah ikut peraturan lah, yang tu yang penting lah, ikut peraturan college. Sebab ada peraturan ni bukannya untuk dilanggar, untuk kita patuhi. Dia macam tu. Dia ikut lah kan. Mana-mana main lah hang ni. Kalau Dania nasihat word untuk mereka yang belum lagi masuk college, yang akan masuk college, insyaAllah, apa Dania nak cakap? Apa yang nak cakap kat diorang? Nasihatkan korang janganlah takut daripada dengar cerita daripada JPK dengan JPK Azri ni. Kena sama-sama lah kita harungi kalau kita kena belajar masuk college. Jangan takut-takut. Jangan takut. Sebab kalau korang takut, JPK tak takut. Korang panggil JPK. Panggil JPK. Apa-apa call JPK. Call JPK. JPK ada, of course, confirm ada. Okay. So that is all. Thank you so much kepada JPK sebab sudi join podcast kita pada malam ini. Thank you so much. It was a very fun talk. Sumpah banyak gila benda kita belajar. Dari apa tadi? The good things about JPK. Apa yang orang mungkin tak tahu pasal JPK. Orang nampak JPK best lah jadi JPK. Tapi orang tak tahu beratnya tanggungjawab. The things that you guys need to do. Lepas tu kisah-kisah seram college. Siapa yang suka sangat menyeru tu henti-hentikanlah. Dan sudah memanggil tamu yang tidak apa. Bukanlah tamu. Kita yang tetamu actually. Janganlah panggil benda yang janganlah panggil tuan rumah. Janganlah panggil tuan rumah. Ni kat tempat dia orang, kita lah yang hormat dia orang. Okay, so that is all. That is all for our episode 2 TP versus DS. Juga Cap, apa lagi?
Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya episod untuk kali ni, sekali lagi saya ingatkan kalau anda semua yang tengah tengok dekat YouTube sekarang ni, korang tengah tengok dekat YouTube sekarang ni kan, korang lah. Kalau korang belum tekan button subscribe kat bawah tu, tolonglah tekan. Sebab apa, Nat? Sebab subscribe itu gratis guys. Dah 2 episod dah saya cakap, subscribe tu gratis. Tolonglah subscribe. Penat lah cakap ni. Dan kalau korang juga kalau korang juga ada komen-komen macam ataupun ada topik-topik yang nak kita orang bincangkan dekat dalam podcast yang akan datang, korang boleh letak dekat komen kat bawah. Manalah tahu kalau idea-idea ataupun topik-topik korang tu kita orang rasa macam kita boleh bincangkan, kita akan bincangkan untuk next episode. Menarik. Menarik, kita boleh bincangkan untuk next episode. Dan kalau korang juga yang tengah dengar dekat Spotify sekarang ni, jangan lupa untuk stay tune setiap episode. Like bila keluar je episod baru, korang terus dengar. Keluar je episod baru, korang terus dengar. Dan jangan lupa untuk follow kita orang punya playlist juga dekat Spotify nanti. Jangan lupa untuk follow semua apa-apa. Dan juga jangan lupa untuk paling penting. Jangan lupa untuk follow kita orang punya Instagram @nsdigital.official nsdigital_official. Dekat situ korang kalau korang nak tahu apa lagi upcoming event yang kita orang buat, program ataupun any kind of update yang korang nak tahu tentang NS Digital ni, boleh check out dekat kita orang punya Instagram, Facebook dan juga Twitter. Kalau korang rasa macam nak ikut lagi apa program yang selepas ni, korang boleh tengok dekat situ. Dan satu lagi Cak. Jangan juga lupa untuk follow Instagram UiTM Rembau. Sebab kalau korang ada persoalan mengenai college, pendaftaran college, nak mohon college, nak duduk college masa-masa COVID ni macam mana, korang kena follow Instagram JPK UiTM Rembau. Sebab all the information, semua maklumat, informasi terkini ada dekat sana. Betul. Itu saja dari kami. Saya Nat. Saya Cak. Kita orang signing off untuk episod kali ini. NS Nexus Night with NS Digital signing off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys for listening and watching. Bye. Selamat Hari Raya semua.